warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada seluruh pelayar dan pengikut setia media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan pada malam ini kita cukup bertuah kerana kita akan berlintas langsung dari Jerman. Dua benua menyatukan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Bersama siapa? Dua orang anak muda cukup berpengaruh melalui media sosial, dan hari ini kita akan berbicara dengan beliau tentang bahasa, bagaimana mereka menggunakan saluran media itu, media sosial itu dalam memperluaskan lagi halayak khususnya tentang penggunaan bahasa. Kita akan terbang ke Jerman. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bersiaran malam ini, berlintas langsung terus ke Jerman bersama dua orang anak muda yang cukup berpengaruh di media sosial, pengikut yang cukup ramai. Tahniah kepada Amir dan Michelle. Michelle, apa khabar Michelle? Khabar baik, terima kasih. Michelle nampak malu-malu je malam ni. Memang Amir, memang Michelle ni memang seorang yang pemalu ke? Atau malu kucing? Malu kucing. Jadi mereka alhamdulillah disatukan berjumpa di Frankfurt, Jerman, dan mempunyai perniagaan sendiri sekarang ni. Alhamdulillah cukup hebat anak muda ini. Tapi untuk permulaan saya nak tanya Michelle dulu. Michelle, sudah berapa lama tidak pulang ke Malaysia? Berapa lama tak pulang? Less small. 2 Malaysia fine. Lama tu. 2000 sebelum Covid. 2000 bila Covid? 2020. Tahun baru 2020 sebenarnya. Tahun baru 2020. Tahun baru 2020. Maknanya tak sampai setahun jugalah kita tidak pulang ke kampung. Untuk permulaan, mungkin Amir boleh menceritakan serba sedikit bagaimana permulaan berjumpa dengan Michelle dan seterusnya terjalinnya hubungan kasih sayang itu dan akhirnya terus menetap di Jerman. Silakan Amir. Cerita dia sangat panjang ya, tapi kalau nak dipendekkan cerita, kami bertemu pada tahun 2016. Ya. Ketika melanjutkan pelajaran di Menara Gading sewaktu sarjana muda, dan pada mulanya korang kenal pun asalnya kawan saja, tak ada pun apa-apa niat pun masa tu untuk lagi menjalinkan hubungan ke apa pun. Tapi sampailah ke tahun 2017 barulah minat tu lebih mendalam. Lebih mendalam. Tak tahulah macam mana kan, kalau dah jodoh tu ketentuan Allah juga. Jadi masa 2017 tu saya terpaksa pulang ke Malaysia lama juga, beberapa bulan kerana urusan perniagaan. Lepas tu dia tiba-tiba, saya ingatkan dia kawan saja kan, tapi tiba-tiba dia rasa macam nak bagi tahulah, nak kena bagi tahu juga sekarang ni. Betul, saya pun tanya dia apa yang dia nak kena meluahkan sangat tu. Dia kata bagi tahu je lah dekat telefon. Jadi dia kata tak boleh lah, dia tak boleh nak ekspreskan perasaan tu melalui telefon. So saya kata ni serius juga ni. Lepas tu masa tu dah boleh agak ke apa yang Michelle nak luahkan? Boleh agak, tapi saya rasa saya time tu pun saya tak terfikir. Jadi saya pun rasa apa benda ni, tapi bunyi agak serius lah. Tapi kebetulan pula kawan perempuan Michelle, jadi dia nak balik kampung, dia nak balik ke Bangkok, dia nak balik ke Chiang Mai. Lepas tu masa tu saya ada di New Zealand, saya ada urusan sikit di New Zealand. Lepas tu dia kata tak apalah, dia nak jumpa juga saya. Saya kata macam mana nak jumpa? Lepas tu dia kata tak apalah, saya akan ikut kawan saya, kawan perempuan ni yang nak balik kampung ke Chiang Mai. Jadi dia ambil penerbangan sampai pada tahun 2017 Julai tu. Dan saya daripada New Zealand pula, saya pun terbang daripada New Zealand, sampailah kita bertemu di Bangkok, Bangkok, Thailand, 7 bulan Julai 2017. Jadi sampai tahap begitulah dia punya kisah tu. Michelle, kenapa suka kepada Amir? Apa yang menyebabkan Michelle suka kepada Amir? Handsome. Friendly, polite, and a good heart, and pandai, smart.
Michelle, kita sedia maklum Amir ni berasal dari Pulau Pinang. Adakah semasa Amir bertemu dengan Michelle buat kali pertamanya, mungkinkah Amir ini sedang berboria, Assalamualaikum, sebab di Pulau Pinang ni memang terkenal dengan persembahan boria, ataupun memang Amir masa tengah makan pasambo ke kan, kemudian Michelle tengok Amir makan pasambo tu, terus teruja dan terus suka kepada Amir. Adakah sebab itu ataupun hanya itu gurauan sahaja? Dia kari daging nasi kandar saya lah kot mungkin menjadi Apakah perkataan yang awal yang Michelle belajar daripada Amir? Mungkin boleh dikongsikan dengan pelayar. Silakan Amir. Silakan Michelle. Terima kasih atas soalan Puan. Perkataan pertama yang saya belajar adalah terima kasih, maafkan saya. Selamat datang. Nama saya Michelle dan saya datang dari Jerman. belum apa-apa, maafkan saya. Itu bagus Amir, sebab kita belajar tentang budi pekerti dulu. Adakah bahasa Melayu itu tahapnya lebih sukar atau lebih mudah dipelajari? Silakan Michelle. Sebelum ini saya pernah belajar bahasa-bahasa lain. Dan saya dibesarkan dengan dua bahasa Rusia dan bahasa Jerman. Tapi hanya bahasa Eropah. Untuk belajar bahasa Melayu, saya rasa bahasa Malaysia berbeza dari bahasa Eropah. Tapi selepas belajar rasa tidak sukar. Bagi saya bahasa Malaysia bahasa yang sangat cantik. Dan mudah, Haifah. Ya. Michelle dah menguasai banyak bahasa termasuk Latin. Saya yakin dia dapat menguasai bahasa Malaysia dengan baik. Itu dia harapan rakyat Malaysia terhadap Michelle. Semoga Michelle dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik dan betul. Michelle, dalam banyak-banyak perkara yang Michelle suka di Malaysia, apakah yang menjadi kenangan paling manis sewaktu Michelle berada di Malaysia? Yang kata merindui dah berapa bulan tak boleh balik ke Malaysia kan, apanya? Silakan Michelle. Saya suka makanan, buah-buahan, budaya dan tempat-tempat di Malaysia. Makanan apa? Makanan contoh? Contoh makanan yang Michelle suka? Saya suka durian. Okey. Cepat goreng. Ini hantu durian ni. Ya, saya hantu durian. Dan rendang. Petai ni, petai dia makan petai. Saya tak makan petai. Tapi bapak saya suka makan petai. Jadi dia bolehlah geng dengan bapak saya. Dia pun suka kuat makan petai. Orang kata kalau yang makan petai ni memang betul-betul pure orang Melayu ni. Saya pun tak makan. Dah boleh memakan ulam-ulam. Ini cukup baik. Michelle, saya juga difahamkan Michelle boleh memasak masakan Malaysia. Antara masakan yang Michelle selalu masak sama ada di Jerman ataupun Malaysia apa? Mungkin Malaysia boleh kongsikan dengan pelayar? Saya boleh masak rendang ayam, kuih apa? Kuih lapis. Kuih onde-onde. Bau ni tepung pelita. Tepung pelita pun dia buat. Cukup menarik apabila Michelle boleh satu menyediakan juadah kuih-kuih orang kata tradisional lah. Itu antara kuih tradisional, kuih onde-onde itu dari Melaka. Dan cukup menarik, siapa yang mengajar Michelle masakan itu? Betul. Ibu Ami dan internet. Cik Nom, resepi Cik Nom. Dalam proses Michelle belajar memasak itu kan, pastinya Michelle juga belajar tentang perkataan-perkataan baru tentang masakan tersebut, tentang kandungan orang kata dia punya ramuan-ramuan yang digunakan. Di rendang mestilah kita gunakan bawang, kita gunakan keristik, kita guna jadi adakah itu juga dipelajari oleh Michelle secara tidak langsung? Ya, a lot. Banyak kadang-kadang saya pun tak tahu dia Susu, ayam, santan. pandang.
Pandan. Ya, saya suka pandan. Suka apa? Pandan? Dia pandan. Ya. Semua benda dia nak letak pandan. Kalau saya balik daripada Malaysia, kalau saya datang daripada Malaysia nak balik ke Jerman ni, di taman, kalau di Malaysia, di taman mak saya ni dia ada pandan. Adik saya pun kadang kalau saya balik, kalau saya lupa pandan memang dia nanti marah saya lah. Dia kata macam mana bawa balik pandan ni. Kita sudah maklum kan Amir kan, orang barat ni dari segi pedasnya mereka tidak tahan. Paling pedas pun bagi mereka tomato tu pun dah kira pedas lah tu. Betul. Tapi saya dah telah merosakkan lah. Saya dan Michelle telah merosakkan rakyat Jerman dengan kepedasan. Sebab kadang-kadang kalau ahli keluarga ataupun rakan-rakan daripada keluarga Michelle datang ke rumah hari Sabtu Ahad untuk menjamu selera bersama, mak Michelle mesti bawa keluar sambal. Dia letak sambal tengah-tengah meja tu. Jadi orang kata tanyalah apa benda ni. Betul, diorang pun secara confidentnya ambil macam makan sos tomato. Besar habis sudu letak tu atas pikan. Memang pedas tapi dia pun dah lama dah pandai makan pedas. Keluarga dia pun dah makan pedas. Jadi tak tahu siapa untuk dipersalahkan lah. Tapi itu penting. Itu salah satu pengenalan tentang budaya secara tidak langsung. Kita mengajar bukan saja tentang bahasa, mengembangkan bahasa, tapi juga mengembangkan budaya. Kerana bahasa dan budaya itu dia seiringan. Ada soalan untuk Michelle dari pelayar kita. Soalannya Michelle, bagaimana Michelle boleh timbul minat untuk pelajari bahasa Melayu dan pelbagai bahasa lain? Silakan Michelle. Okay. Minat tu daripada mana datang? Minat dia? Well, of course I want to communicate with your family, so obviously I have to belajar bahasa Melayu. And it's a very beautiful language. Cantik, bahasa yang cantik. Yeah. Dan Michelle juga ada minat yang mendalam dari aspek bahasa sebab Michelle dia boleh menguasai 7 bahasa. Jadi bila dapat peluang untuk belajar bahasa Melayu, memang dia ambil peluang. Michelle boleh cakap Penang. Penang. Amir ada ajar Ceroy. Apa dia? Apa ceroy? Kalau apa ni kalau makan kat luar ataupun apa-apa kuah ke apa kan, kalau tak berapa pekat tu dia akan cakap lah ceroy. Sos ceroy. Sos ceroy. Yeah. Antara perkataan lain yang Michelle tahu tentang dialek Pulau Pinang ni, apa dia selain daripada ceroy itu? Ya, hang nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Saya ada melihat TikTok Amir dan Michelle. Michelle dengan Amir ada buat tentang cabaran sebutan perkataan ular melingkak tu yang dialek Kedah. Kedah. Ular melingkak. Amir, mungkin pelayar di luar sana ingin mengikuti, ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang Amir dan Michelle lakukan di TikTok, di YouTube. Mungkin ada yang Amir boleh kongsikan bersama pelayar semua bagaimana untuk melihat Amir, apakah akaun yang boleh mereka rujuk untuk melihat apakah hasil yang kita nyatakan tadi tentang bahasa itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang banyak memberi sokongan dan juga dorongannya. Dah sampai baru je saya rasa baru 6 bulan ke 6 bulan tak sampai 6 bulan lagi saya rasa 200 lebih, hampir 300,000 lah, 300,000 pelayar. Dan juga di YouTube sama juga Amir Celi Show, dan juga boleh juga layari Instagram Michelle dan juga Instagram saya. Kami banyak berkongsi bukan saja dari aspek bahasa, bukan saja dari aspek budaya, tapi juga apa saja konten yang boleh membawa value kepada pelayar-pelayar di luar sana yang boleh membawa manfaat. Baik. Michelle, soalan kepada Michelle. Apakah budaya Melayu yang Michelle suka sangat dan menyebabkan Michelle tertarik dengan Malaysia itu sendiri? Saya pernah kerja di Singapura pada tahun 2018.
Okay. Jadi saya seringkali datang ke Malaysia dan saya suka makanan, buah-buahan, tempat-tempat Malaysia. Perkara yang saya paling suka tentang Malaysia. Budaya, dari aspek budaya. Ya, Apa tu? adalah budaya hormat, menghormati terhadap orang tua. Budaya hormat, menghormati. Tidak kisah ya budaya Melayu ke budaya India ataupun budaya Cina, memang wujudnya budaya hormat, menghormati terhadap dengan orang tua ataupun mak ayah, yang saya rasa menjadi pembuka mata kepada Michelle. Michelle juga bukan hantu cempedak cempedak goreng. Cukup menarik apabila Michelle suka kepada buah-buah tempatan ini, sebab ada kadang-kadang kita lihat orang di luar negara ini tidak boleh ataupun kurang menikmati buah-buahan tempatan ini kan di Malaysia ini, tapi Michelle orang kata dengan selamba je lah. Durian boleh makan, manggis boleh makan, itu buah tempatan di Malaysia. Juga cempedak pun boleh makan. Apa dia? Sedap gila. Sedap gila. Baik, mungkin Michelle juga boleh kongsikan di sini. Mungkin pelayar kita juga mungkin berada di luar negara. Selain di Malaysia, mereka juga mungkin yang menyaksikan ini juga berada di luar negara, ataupun mereka juga bukan dalam kalangan orang Melayu tetapi penutur di luar negara, dan juga seperti Michelle mungkin dari Jerman, berbangsa lain. Bagaimana agaknya Michelle boleh kongsikan jika mereka ingin mempelajari dan memahami tips untuk mereka mempelajari dan memahami bahasa Melayu itu dengan mudah. Silakan Michelle. For instance. Apa itu tak nampak? Komunikasi bahasa Melayu. Okey. Ya. Tak apa, bagi buku ni. Ibu Ami hadiahkan saya buku ini. Dan media sosial. Media sosial. Ya, betul. Banyak membantu. Saya baca komen-komen followers dari Malaysia. Banyak membantu. Ya. Secara tidak langsung bila kita membalas komen ataupun membaca komen, kalau kadang-kadang satu video tu beratus komen. Jadi dari situ pun Michelle memang banyak belajar lah secara tidak langsung. Kadang-kadang mungkin kalau di Malaysia ni, kalau dari segi penulisan kita menggunakan short form kan. Kita menggunakan short form. Jadi dia dah pandai dah baca short form. Jadi kalau Malaysia tulis SMS ke, ataupun kalau mak saya ke adik saya tulis SMS kan dari WhatsApp di talian, memang dia boleh faham lah, memang dia tahu apa ringkasan dia tu. Ya, ini bermakna Amir dan Michelle, secara tidak langsung sebenarnya media sosial ini juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan untuk kita belajar bahasa secara tidak langsung. Media sosial dan juga internet ya. Pendedahan bahasa tu dia dah sampai ke tahap global. Jadi siapa saja boleh melayari, siapa saja boleh mempelajari. Dan kalau saya boleh sedikit sebanyak saya boleh berkongsi, pada tahun 2019 saya duduk di Belanda. Saya naik bas awam tu, tiba-tiba pemandu tu dia pandang saya lama. Jadi saya pun pandang dia. Betul, dia tanya saya, awak orang Malaysia? Saya terperanjat. Saya kata, ush, dia adalah seorang pemandu bas awam ya, orang Belanda. Tapi dia pandang saya, dia terus tahu saya orang Malaysia, dan dia bercakap dalam bahasa Malaysia ya. Dia disebabkan ramai orang Malaysia dan juga orang Indonesia yang menetap di Belanda yang sangat baik, telah menarik perhatian dia belajar bahasa Malaysia, bahasa Nusantara lah, boleh dikatakan sebagai bahasa Nusantara kan. Dah lama, dan sebelum dia tak ada smartphone, tak ada internet, tak reti pakai internet ke apa-apa, tapi dia ada satu kertas ni yang dia keluarkan daripada dompet dia, ditunjukkan kepada saya semua perkataan yang ditulis dalam kertas ni, dan dia pun dengan sangat bangganya menggunakan bahasa Melayu dan berkongsikan apa yang dia telah pelajari dan sebagainya. Pelayar juga ingin mengetahui sebenarnya apakah yang dilakukan oleh Amir di Jerman, apakah adakah Amir masih lagi sedang
menyambung pelajaran ataupun mempunyai satu perniagaan ataupun bekerja dengan mana-mana, untuk kita boleh kongsikan tentang bidang kerjaya Amir kepada pelayar di luar sana. Kita semua sedia maklum, Amir merupakan ketua pengarah Abro ISIS di Jerman. Silakan Amir. Jadi pada tahun 2016 ya, saya buat satu portal pendidikan untuk bukan saja pelajar-pelajar daripada Malaysia tapi pelajar daripada seluruh negara ya, dia boleh menggunakan satu portal pendidikan ni untuk memohon universiti di mana-mana. Jadi sekarang bila saya dah duduk di Jerman dan juga saya diberi pendedahan kepada pendidikan percuma ya, peluang pendidikan percuma. Bermaksud pelajar tidak perlu bayar yuran semester, tidak perlu bayar untuk menyambung pelajaran. Sebab pelajaran itu adalah, pendidikan itu adalah satu hak asasi manusia yang basic ya, is a human right. Jadi apa yang saya buat pada tahun 2016, saya menubuhkan satu portal pendidikan dan saya promotekan semua pendidikan-pendidikan yang kini pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi boleh menyambung pendidikan secara percuma. Dan juga kini saya banyak bekerjasama dengan kerajaan dan juga institusi-institusi pendidikan di Malaysia dan juga di antarabangsa untuk berkembangkan lagi portal pendidikan saja ni. Ya, saya pun baru je launch 2 pendidikan portal baru. Satu adalah untuk pelajar-pelajar mendapatkan pendidikan percuma di Jerman, dan juga satu lagi adalah untuk yang tidak mampu tapi ingin mempunyai ijazah dari luar negara, boleh buat juga di Malaysia. Jadi saya bekerjasama dengan universiti-universiti di Malaysia untuk pelajar-pelajar mempunyai ijazah yang diorang boleh buat di Malaysia, dan juga penuntut daripada seluruh macam-macam negara ya, daripada Filipina, daripada Singapura, Indonesia, daripada Timur Tengah. Pelayar juga ingin tahu apakah sumbangan Amir di Jerman untuk bersama-sama kita mengembangkan lagi satu penutur untuk bahasa Melayu ini, dan satu lagi untuk kita mengembangkan lagi, antarabangsakan lagi bahasa Melayu ini supaya satu dunia mempelajari bahasa Melayu itu walaupun tidak secara formal, mungkin secara tidak formal, dan mungkin Amir selaku individu yang berada di luar negara itu sebagai ketua pengarah di sebuah orang kata agensi yang cukup ternama di Jerman itu, mungkin boleh membantu mengembangkan bahasa Melayu di luar negara. Apakah usaha-usaha yang Amir mungkin ada berkait rapat dan boleh membantu mengembangkan bahasa Melayu di luar negara? Silakan. Di Malaysia sebenarnya kita tak sedar, kita rasa yang sebenarnya kita adalah satu negara yang sangat kecil, satu budaya yang tidak dikenali ramai. Tapi sebenarnya kita punya budaya tu dan juga bahasa tu dikenali ramai. Sebenarnya kalau kita bercakap bahasa Melayu ni di Belanda ya, kita kena jaga-jaga sebab ramai sebenarnya di Belanda boleh bercakap bahasa Malaysia. Jadi inisiatif yang saya ingin mengembangkan lagi bahasa Malaysia ini juga di peringkat antarabangsa ya, dengan bekerjasama dengan universiti dan juga institusi-institusi di Eropah ya, untuk menggunakan ataupun mengasimilasikan bahasa Malaysia ni sebagai satu modul yang pelajar-pelajar boleh ambil ketika melanjutkan pelajaran di universiti di Eropah. Ya, cukup menarik Amir bila Amir berkongsi. Cuma kita tidak yakin untuk menggunakan bahasa Melayu itu. Kita berjumpa ataupun tutur di luar negara. Seperti Mission ini, Mission cukup berbangga bila berbahasa Melayu walaupun tidak selancar kita, tapi atas inisiatif dan keupayaannya untuk mencuba bertutur dalam bahasa Melayu itu satu, bagi saya satu pujian harus diberikan kepada beliau. Berbalik kepada Michelle, kita sedia maklum kita lebih kurang 20 hari, 25 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan kan. Adakah Michelle sudah biasa dengan bulan Ramadan ini, menyambut bulan puasa semestinya di Jerman? Adakah benda itu benda biasa atau ini pertama kali Michelle menyambut bulan Ramadan? Silakan Michelle. Ya, di Netherlands. Buka puasa jam berapa? 10 setengah. 10 saya rasa. Buka puasa 10 setengah ya. Sebab time tu pada tahun 2019 dia jatuh pada bulan Jun tak salah saya, ataupun bulan Mei.
Jun saya pada bulan Jun ya. Jun. Lepas tu kalau di Jun ni di Eropah dia musim summer ya. Musim summer ni dia punya hari dia panjang. Sangat panjang. Pukul 10.30 baru maghrib. Jadi time tu memang kita orang sangat kurus lah sebab buka puasa 10.30 malam. Okey. Pukul 3 last boleh sahur. Pukul 3 pagi. Seeloknya kalau bulan puasa itu jatuh pada musim salji. Kalau musim salji pukul 4 dah boleh buka puasa. Wah, lagi cepat. Sebab hari dia pendek. Michelle, apabila bulan puasa, apakah Michelle pernah berpuasa di Malaysia? Di Malaysia pernah? Ya. Pernah, okey. Orang kata apabila sambutan bulan puasa di Malaysia itu, kemeriahan makanan itu di Malaysia cukup menarik. Apakah yang Michelle rindukan apabila tibanya bulan Ramadan, makanan-makanan yang Michelle orang kata suka dan apabila berbuka itulah makanan utama yang Michelle akan makan? Banyak. Banyak, ya. Banyak makanan. Ya. Ikan bakar. Ikan bakar. Okey. Saya suka ikan bakar. Nasi. Nasi apa? Nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam. Drink? Bandung. Ya, Bandung. Ya. Serat Bandung. Buka puasa dengan Bandung. Dia suka Bandung. Bandung pandan ke? Tak ada pandan? Pandan. Okey. Bandung. Serba pandan lah ni. Pada pandangan Michelle ataupun mungkin Michelle boleh bagi saranan ataupun pandangan tentang mereka di luar sana yang ingin mempelajari bahasa Melayu dan mereka tidak yakin bahasa Melayu itu boleh jadi bahasa utama di dunia. Mungkin Michelle boleh bagi sedikit pesanan kepada mereka di luar sana. Silakan Michelle. Pertama, saya adalah bahasa Malaysia adalah bahasa yang mudah untuk belajar dan faham. Yes. Jadi saya yakin yang bahasa Malaysia boleh belajar di serata dunia. Awak yakin? Terkaku. Baik, soalan untuk Amir. Amir boleh nyatakan di sini sebagai orang kata perantau di luar negara itu kan, perlu ada orang kata jati diri Malaysia itu tetap ada walaupun kita berada di mana-mana. Okay? Dan tapi ada juga orang mereka yang berada di Malaysia tetapi lupa tentang jati diri mereka sebagai orang Malaysia. Kan? Khususnya tentang menguasai bahasa Melayu itu. Mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka khususnya di Malaysia ini dan juga di luar negara supaya mereka terus yakin tentang pentingnya kita menguasai bahasa Melayu dan tidak menghalang untuk menguasai bahasa-bahasa yang lain. Betul. Kita menuntut ilmu. Silakan Amir. Bagi saya kalau kita tak mengembangkan bahasa kita sendiri siapa lagi yang nak mengembangkan bahasa tu. Jadi kalau kita sendiri sebagai rakyat Malaysia ataupun yang berada di Malaysia, kalau kita tak mengambil inisiatif sekarang untuk mempelajari bahasa kita, keesokan hari bahasa itu akan dilupakan dan akan pergi begitu saja. Tu jangan kita lupa seketika dulu bahasa Malaysia ini pernah menjadi lingua franca dan juga bahasa perantaraan di peringkat global walaupun sekarang mungkin tidak seluas itu, tapi kalau kita berbangga, satu teladan yang saya boleh ambil dan saya juga boleh kongsi adalah bagaimana rakyat-rakyat di Eropah ni sangat berbangga dengan bahasanya. Walaupun tidak digunakan di seluruh dunia, tidak kisah bahasa Belanda, bahasa Sepanyol ataupun bahasa Jerman, tapi bahasa itu menjadi satu kebanggaan kepada rakyat, boleh dikembangkan di seluruh dunia, boleh dipelajari di serata dunia. Jadi sangat-sangat sayang ataupun bila kita ada peluang sebab kalau kita tengok di beberapa negara diorang tak ada bahasa diorang sendiri, tak ada bahasanya sendiri.
Jadi diorang terpaksa berkongsi bahasa. Ya. Kalau kita tengok kalau di Jerman ni, kalau kita tengok antara negara Austria, negara Switzerland, Austria, Jerman, semua menggunakan bahasa Jerman. Walaupun 3 negara yang berbeza tapi terpaksa berkongsi satu bahasa. Tapi sedangkan bahasa Malaysia ni satu bahasa yang sangat unik ya, sangat yang cantik kan. Walaupun kita rasa kita tak yakin tapi mampu menarik perhatian. Maksud bahasa tu ada kuasanya, ada keunikannya, ada kecantikan dia, tapi tidak diberi pendedahan yang mencukupi, dan juga rakyat Malaysia tidak yakin kepada bahasa Malaysia tu sebagai satu bahasa global yang boleh digunakan dan juga dikenali di peringkat global. Jadi nasihat saya adalah jangan lupa ya, saya di rumah pun seringkali kita berbicara dalam 4 bahasa ya. Saya bercakap dengan dia bahasa Melayu, bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Inggeris. Kebanggaan itu perlu ada, seperti Amir sendiri nyatakan bagaimana rakyat Eropah bangga dengan bahasa mereka sendiri. Kita juga harus bangga dengan bahasa kita, kerana bahasa kita juga telah bertapak begitu lama di dunia ini. Betul. Dan telah berkembang di serata dunia. Dan terima kasih kepada pelayar, terima kasih kepada Amir dan juga Michelle atas kesudian bersama-sama kami di media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih Amir, terima kasih Michelle. Sama dengan tahun penubuhan Dewan Pustaka dan Bahasa. Jadi saya ingin menghadiahkan sedikitlah sagu hati. Nanti bolehlah bagi kepada pengarah di Dewan Bahasa Pustaka. Terima kasih. Nanti saya postkan. Terima kasih banyak-banyak atas apa yang Amir lakukan di sana, dan kami mengharapkan agar Amir terus bersama-sama membantu menyebarluaskan lagi mengembangkan bahasa Melayu di peringkat Eropah khususnya. Dan terima kasih juga kepada Michelle kerana sudi meluangkan masa dan teruskan belajar bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu ini cukup mudah dan mudah difahami. Michelle ini nyatakan di situ. Dan sebelum mengakhiri program kita pada malam ini, petang di Jerman, kita akan dihiburkan dengan sebuah lagu oleh Michelle. Kita akhiri dengan lagu Balik Kampung versi Michelle. Dipersilakan. Okey. Dia suruh saya nyanyi dengan dia. Ada lirik tak? Ada. Okey, ada. Berjalan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan lembah, langit dan tinggi bertambah birunya, deru angin turut sama berlalu, semuanya bagaikan turut gembira. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati girang. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Hati girang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Terima kasih Amir dari Jerman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.